Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Wanita dan gangguan jin. InsyaAllah kita akan kupas sekejap lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي. Baik, okay. Boleh dengar suara saya? Minta maaf, ada gangguan internet sekejap lagi. Sebentar tadi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jadi sebelum tidur pada malam ini, insya-Allah kita berkongsi sedikit sebanyak ya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya jawab salam semua dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan, kita selawat dulu sikit boleh? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyil وعلى آله وصحبه وسلم وسلم على سيدنا محمد بالعالي القادر العظيم الجليل وآله وصحبه وسلم. Sebab apa ni? Okey, boleh dengar tuan-tuan? Minta maaf, ada kerosakan sikit pada teknikal ni. Saya pun tak pasti. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada gangguan ni. Ada remai ni. Tes. Boleh dengar tuan-tuan? Minta maaf. Ada masalah teknikal sikit. Boleh dengar? Suara okey? Okey. Okey. Tuan-tuan? InsyaAllah jelas suara. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tes 1 2. Jelas InsyaAllah. Jelas suara? InsyaAllah. Ada orang main ni peralatan saya. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah kita teruskan. Okey. Moga jelaslah sekarang. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baik, baru-baru ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita di Asazah Center merawat beberapa orang pesakit yang kebanyakannya kebiasaannya pesakit wanita lah. 90% memang pesakit wanita kalau bab gangguan jin. 10% je lelaki. Kebanyakannya yang datang berubat lah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita dan gangguan jin. Kenapa wanita yang ramai diganggu oleh jin? Sebenarnya lelaki ada diganggu oleh jin, tapi tidak seteruk wanita. Tidak seteruk wanita. Kenapa syaitan ini lebih cenderung kepada wanita? Kalau kita tengok sejarah tuan-puan, sejarah bagaimana
Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa boleh memetik buah di pokok yang terlarang, mendekati. Sedangkan Allah melarang mereka mendekati pohon terlarang itu. Tapi bagaimana mereka berdua boleh mendekati, seterusnya memetik buah yang ada di pohon terlarang tersebut? Tidak lain tidak bukan memang hasutan syaitan. Akan tetapi syaitan berjaya menghasut Siti Hawa, dan Siti Hawa berjaya mempengaruhi suaminya Adam untuk mendekati pohon khuldi tersebut. Di sini punca sebenar kalau dari pihak manusia adalah wanita. Kenapa sentiasa wanita? Banyak lelaki zaman sekarang, lebih banyak wanita. Akan tetapi lebih cenderung syaitan itu mengganggu wanita. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan, kita perlu teliti dan menghayati bagaimana bentuk gangguan jin kepada wanita. Tak kira wanita muslimah ataupun non-muslim. Dan wanita ini pula boleh mempengaruhi lelaki dan menyesatkan mereka dan menjatuhkan mereka, yakni lelaki lah. Bukan nak salahkan wanita, memang dah salah pun. Baik. Menjerumuskan lelaki kepada dosa dan juga kebinasaan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu tuan-tuan, pada malam ini kita bicarakan sedikit sebanyak. Okey, Rini Hanida, suara tak ada ustaz. Kena keluar masuk balik. Keluar masuk balik insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya meneliti beberapa kitab. Di antaranya mana kitab? Di antaranya kitab ini. Kaifatan Jaumin Iblis. Bagaimana untuk membentengi diri daripada hasutan iblis. Okay, kita ambil satu lagi kitab sekejap. Kita santai saja malam ni. Kitab. Tolong. Kitab ni. Kita ambil kitab apa? Kita ngajar di Masjid Kampung Bahagia tu. Di mana? Di mana kitab tu? Pergi ambil. Aduh. Pergi ambil. Tapi ada sini sebenarnya. Buka dah. Baik. Sekejap lagi saya tunjuk kitabnya. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kena berpandukan kitab. Kerana saya pun tak ingat. Baik. Sebab kita nak baca hadis kan. Tuan-tuan rahmati Allah. Satu lagi kitab inilah. Ruqyah Mandiri untuk Muslimah. Dan kitab ni banyak lagi sebenarnya. Cuma saya nak pandukan kitab yang tadi satu. Tuan-tuan rahmati Allah, kenapa wanita? Sehingga wanita itu kadang-kala dapat mempengaruhi lelaki, melemahkan lelaki, mengancam lelaki dan membawa lelaki ke jurang kebinasaan. Bukan nak salahkan wanita, memang dah salah pun tadi. Baik tuan-tuan rahmati Allah, di sini kita bicara wanita. Memang lelaki ada yang jahatnya juga, ada, tidak dinafikan. Akan tetapi kenapa syaitan lebih memilih wanita untuk menyesatkan lelaki? Kenapa seolah-olah wanita ini menjadi senjata utama bagi para syaitan? Laknatullahi alaih. Wanita ini menjadi senjata utama bagi syaitan. Kena ingat. Wanita ini menjadi senjata utama bagi syaitan. Dan senjata utama bagi syaitan adalah wanita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan cerita satu persatu. Sejarah telah membuktikan Siti Hawa yang menggoda Nabi Adam dan mempengaruhi Nabi Adam untuk mendekati pohon khuldi. Ini sejarah yang tak dapat dipinda lagi. Ini sejarah. Kenapa syaitan mempengaruhi Adam untuk mendekati pohon khuldi tapi tak dapat? Bila syaitan mempengaruhi Siti Hawa untuk mendekati pohon khuldi dan Siti Hawa mempengaruhi Nabi Adam terjerumus mendekati pohon khuldi tersebut. Tuan-tuan rahmati Allah. Ya, sebesar-besar fitnah akhir zaman ada dari wanita. Ya, betul tuan-tuan. Puan Zakiyah Ibrahim. Baik.
Kita lihat satu hadis. Saya dah tanda kemarin. Okey, saya nak baca pada malam ni. Okey. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali wanita yang diganggu oleh bangsa jin dan wanita yang mudah dipengaruhi oleh bangsa jin ada simptom-simptomnya. Antaranya haid tidak teratur, tak datang langsung ataupun datang dengan begitu lama, tak teratur. Yang kedua, selalu mimpi buruk. Yang ketiga, mimpi bersetubuh atau ada lelaki yang romantik dengannya. Yang keempat, selalu mimpi suami curang dengan orang lain, menimbulkan prasangka buruk. Nampak muka suami terus benci. Anak-anak yang okey, kita ada anak 2-3 orang contohnya. Anak yang tidak sokong suami, sokong kita, kita sayang. Anak yang sokong suami, kita akan jadi benci. Itu di antara pengaruhnya. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT. Dan wanita ini sentiasa minta cerai. Bukan sekali dua, pagi, petang, malam kadang-kala. Dan terasa nak bercerai tu tinggi, walaupun tak berani minta dengan suaminya. Itu di antara ciri-ciri gangguan. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok satu hadis. Nabi SAW bersabda, La yahillu limra'atin tu'minu billahi wa rasulih an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk berkabung atas orang mati lebih dari 3 hari. Kecuali atas suaminya selama 4 bulan 10 hari. Dikeluarkan oleh Sahih Bukhari. Tuan-tuan dan rahmati Allah, ini menunjukkan seorang wanita itu wajib mentaati, menghormati suami walaupun suami itu sudah meninggal dunia, sehingga berkabung atas kematian suami 4 bulan 10 hari. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Tapi hari ini, ketika suami kamu masih hidup, kamu selalu nampak dia benci. Kamu selalu sangka buruk kepadanya. Kamu benda kecil memperbesarkannya sehingga cari sekecil-kecil sekesilapannya. Antara bentuk gangguan lagi, walaupun kita tak pernah kerasukan, timbulnya prasangka yang begitu besar dan begitu mendalam dalam jiwa kita, prasangka yang buruk kepada suami. Kadang suami tak buat pun, kita nak cari sampai kita boleh kaitkan dengan perbuatannya, nak cari gaduh. Ataupun kita tak tahu pun benda tu, kita cari gali segala aib suami dulu, kini, selamanya akan datang pun kita cari sekecil-kecil aibnya untuk cari gaduh dengannya. Ini antara bentuk nafsu syaitan yang telah dihasu ataupun dibisik, ditiupkan kepada wanita tersebut. Walaupun tidak kerasukan. Ini berlaku. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda lagi, "Idza da'a rajulun ra'atah ila firashi fa'abat, fabatat fa huwa 'alayha sakhitun, la'anat hal malaika hatta tusbiha." Jika seorang laki-laki mengajak isterinya ke kamar ataupun ke kasur, yakni bilik tidur atas katil lah, dan isterinya menolak sehingga ia tidur dalam keadaan suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Apa-apa arahan suami jika tidak bercanggah dengan syariat dan isteri menolak pula dengan tidak ada sebab musabab yang mengharuskan dia tolak, ataupun yang tak ada sebab lain melainkan saja-saja dia rasa malah, tidak hormati, rasa benci dengan rasa benci, kamu tidur dilaknat oleh para malaikat sampai ke pagi. Tuan-tuan, apakah situasinya di sini? Isteri-isteri yang ada pangkat, yang ada gaji sendiri, yang tidak menghormati suaminya,
benci kepada suaminya. Benda kecil kita besarkan. Selalu menghina suami. Suami mampu beri nafkah RM50 je sebulan contohnya. Dan beri penghinaan yang tidak wajar kepada suami, merendah-rendahkan martabat seorang suami, ungkit balik apa yang kita buat kebaikan untuknya. Ingat baik, itu antara jarum dari syaitan. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidurlah kamu dengan malaikat melaknat sampai ke pagi. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kongsi satu cerita. Saya tak sebut nama, saya tak sebut nama tempat, saya tak sebut nama. Okey. Baru-baru ini ada seorang suami datang ke center saya. Oi, subhanallah tuan-puan. Dia datang dalam keadaan buka pintu center saya. Ustaz Soleh mana? Ustaz Soleh nak jumpa. Terkejut saya. Saya fikir apa pula dia ni mari nak jumpa ni. Ada masalah apa? Saya ada buat salah apa? Rupa-rupanya Allah kejut kita. Rupa-rupanya dia datang. Dia sekejap tuan-puan, ada gangguan. Pelik. Saya rasa macam pelik sikit malam ni. Alatan teknikal saya ni. Tak pasang tiba-tiba berbunyi. Pasang tak berbunyi. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia datang. Baik, dia datang ke center saya, merayu kepada saya. Ustaz, tolong saya Ustaz. Kenapa? Saya tanya dia, kenapa? Isteri saya hari ni tak berhenti-henti minta cerai. Pagi, petang, malam. Daripada semalam lagi, siapakah petang ni? Dia datang cari saya. Okey, saya kata ginilah. Saya pergi ke rumah petang ni. Ustaz, kalau dia tahu Ustaz nak datang, dia akan lari. Jangan bagi tahu dia, saya bagi tahu. Okey. Memang dia marah dengan nama Ustaz pun dia marah. Saya tak kenal pun dia. Dia pun tak kenal saya isteri dia. Tapi dia dengar nama saya dah marah dah. Tu. Begitulah wanita yang ada pengaruh syaitan. Dia akan benci kepada perawat yang syar'i. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah petang tu saya pergi rumah dia. Dia pun jepuk saya dengan muka yang takut. Muka debel tuan-puan. Muka panah barang suaminya. Bila saya sampai rumah, muka tu nampak pucat. Nampak sangat dia takut pada isteri. Ini mesti ada sesuatu yang tak kena pada dia. Okey, saya pun masuk. Okey, saya masuk. Okey, panggil isteri keluar. Isteri keluar. Bila isteri keluar tu, isteri dia tanya. Isteri dia kata pada saya tak sakit Ustaz, saya tak sakit. Dia tak apa, duduk dulu. Macam nak gaduh. Dia jeling pada suami. Masya Allah. Jeling pada suami. Suami tu unduk. Masya Allah. Secara psikologinya, ini menunjukkan ada pergaduhan yang berlaku. Ataupun ada pergaduhan ataupun ada ada perkara yang tidak setuju oleh si isteri apa yang dibuat oleh suami. Mungkin panggil saya ke rumahku. Tuan pada rahmat Allah SWT. Saya pun minta untuk ruqyah. Kalau kak sihat apa tak ada masalah, saya ruqyah, saya baca doa syifa je kak. Tak apa kak, jangan bimbang. Tuan pada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu saya meruqyahnya, lalu kerasukan. Dia matanya dia tengok suami dia tunjuk. Apa kata? Aku bencimu. Dia tunjuk tangan dia ni atas kepala suami. Saya tengok, terkejut saya. Itu bukan dia lah, memang gangguan jin. Aku bencimu. Ceraikan aku. Kejut kita tengok. Allah. Sabar kak, saya kata sabar. Masa tu dia tak sedar lah. Rupanya selama ni dia minta cerai dengan suaminya, rupanya ada pengaruh gangguan jin. Saya rawat dia. Saya teruskan ruqyah. Saya terus berdoa kepada Allah SWT, angkat penyakit ini. Keluarkan jin ini dari jasadnya.
Melalui mulutnya kita minta doa lah pada Allah, kerana perawat tidak ada kuasa apa-apa melainkan berdoa kepada Allah dengan menggunakan ayat-ayat ruqyah dan doa syifa sambil tepuk-tepuk di belakang dan sebagainya lah. Baik, tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap saya tak nampak ruangan komen. Phone line ada masalah teknikal malam ni. Ada tak ada juga phone tu? Tak ada. Beli mahal phone boleh buantung sampah dah tu. Baik, tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung. Saya terus ruqyah dan pada petang tu saya tak berjaya. Dengan izin Allah, qadar Allah, saya tak berjaya mengeluarkan jin daripada jasadnya. Sebab saya tak ada kuasa. Saya hanya berdoa. Allah tak izinkan, buat macam mana? Tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun sedarkan balik dia. Saya sedarkan balik bila dia sedar, dia menangis. Saya tanya dia, "Kak, boleh saya bercakap dengan Kak? Saya nak tanya isu sensitif." Lalu dia minta anak dia keluar rumah. Dia minta suaminya pun keluar. Okey, tak apalah. Tapi tak tutup gitulah, suami dari jauh supaya tak dengar. Saya tanya Kak tu, "Apa dah jadi ni, Kak?" Apa dah jadi ni? Dia pun menangis ustaz. Saya tak tahu kenapa saya benci sangat suami saya. Kenapa saya benci sangat suami saya? Saya pun tak tahu ustaz. Allahu Rabbi. Tu. Saya benci sangat suami saya. Saya tak tahu. Saya nak cerai dengan dia. Dia menangis pada masa tu. Apa salah suami Kak? Tak cukup duit ke? Hidup tak senang ke? Kak bekerja, suami pun bekerja, anak-anak pun comel semua saya tengok. Dia menangis tuan-tuan. Kemudian saya kata, "Sabar Kak. Kenapa minta cerai?" Saya tak tenang hidup dengan dia, Ustaz. Saya tengok wajah dia pun saya dah benci, Ustaz. Dia menangis. Saya pun, air mata jantan saya pun menitik lah. Satu keping, dua keping. Satu titih, dua titih. Gitu keping pula. Setitih, dua titih. Saya je. Wah, sedihnya. Tuan pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, lalu Kak itu mengatakan kepada saya, "Ustaz, saya nak cerai dan saya rasa benci sangat. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi kalau lah suami Kak ni cerai ke Kak ataupun kahwin lain, Kak tak apa." Tu. Kak pun kesian tengok suami Kak ni memang seorang yang sabar. Dia kata, dia memang sabar Ustaz. Saya buat apa pun dia sabar Ustaz. Allah. Hebat lelaki tu. Suami tu memang hebat. Dan pernah dia kata, kata Kak tu, "Ustaz, saya ni isteri derhaka dah Ustaz." Jangan cakap macam tu Kak. Sebab itu suami panggil saya ni, rela pergi ambil saya kat center. Merayu pada saya. Saya datang. Kemudian apa yang berlaku tuan pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. "Kak ni isteri derhaka dah Ustaz." "Kak buat apa? Siapa Kak anggap Kak ni derhaka?" Lalu dia kata, "Ustaz, ada suatu hari tu Kak tumbuk dia. Kak tumbuk sehabis-habis marah Kak. Tapi dia tak melawan pun. Dia tak pukul pun Kak. Kak rasa benci sangat. Kak tumbuk dia. Dan Kak panggil anak Kak, anak lelaki dia lah, sulung. Tumbuk sekali. Suami tahan saja. Masya Allah. Memang seorang yang penyabar suami tu. Memang seorang penyabar. Kemudian Kak tumbuk habis-habis Kak, dan Kak ambil kayu, pukul dia sehingga patah kayu tersebut. Nasib baik tak ada pisau je Ustaz. Terkejut saya. Saya masa tu saya berdebar dah, takut dia pukul saya. Tu. Saya walaupun saya belajar silat, wanita pukul saya tak lawan tuan-tuan. Saya lari. Itu lebih selamat. Memang prinsip saya tak akan pukul wanita. Tu. Kalau pondang lain cerita. Pondang lain cerita. Okey. Memang saya tak pukul wanita. Tangan saya tak pernah pukul wanita. Wallahi wa billahi wa tallahi. Adik saya ada adik perempuan. Dia pernah tarik rambut saya, sepak saya masa kecil dululah. Saya tak pukul dia. Saya marah saja. Tapi dia pukul lagi saya. Kemudian saya lari. Kemudian saya pukul pukul dinding je. Lepas ke kemarahan, pukul dinding. Biasalah masa kecil. Memang saya tak pukul wanita.
Tapi bayangkan, suami tak dipukul wanita, isterinya dan anaknya memang seorang yang penyabar. Dia lari. Kenapa isteri dia tak okey, dia lari. Dari tu dia tak boleh nak sabar dah. Dia tak boleh nak tahan emosinya dan sebagainya. Dia cari saya. Suaminya cari saya. Tuan Baik dirahmati Allah SWT. Bila saya selidiki, kenapa jin ni sulit keluar, susah sangat nak keluar daripada jasadnya, rupanya isterinya ataupun kak tadi, dia menerima jin tersebut. Dia nak jin dan dia mengikuti apa yang dibisikkan oleh bangsa jin, seperti berlama-lama di depan cermin, seperti dia kata pada saya, wallahi wabillahi tallahi, saya tak sebut nama, saya tak sebut nama kampung apa, dia kata pada saya, ini cerita betul tuan-puan, bukan mengarut. Ini cerita betul. Dia kata apa tuan-puan? Ustaz, saya dapat ilham dan saya dapat rasa, saya rasa nak tidur dalam tandas. Saya rasa nak makan minum dalam tandas. Saya rasa nak duduk je dalam tandas. Nampak? Dia rasa nak berlama-lama dalam tandas. Masya Allah. Ini antara gangguan jin. Wanita yang suka duduk dalam tandas, lama-lama dalam tandas, rasa selesa duduk dalam tandas, rasa nak tidur dalam tandas, rasa nak makan minum dalam tandas, ada keinginan tapi dia tak buat, ada keinginan. Itu wanita yang telah dikuasai oleh bangsa jin. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mendengar pelbagai isu, tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang mengaku hafal 15 juzuk, saya tak sebut nama, saya tak sebut tempat, pecak tudung, pecak baju, pecak kain, Masya Allah, dan berbangga tunjuk aurat. Walaupun tidak kerasukan, tapi wanita ini telah berjaya dikuasai oleh syaitan. Di mana bila hilang malu, habis iman. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah membuktikan wanita mampu menggoncangkan dunia. Kita lihat peristiwa Nabi Adam AS mendekati penghulu khuldi. Dipengaruhi oleh siapa? Wanita syurga yang bernama Hawa. Qabil dan Habil berbunuh. Angkara siapa? Wanita. Bila dipenuhi dengan hasad, asbab wanita, seorang wanita tidak setuju kahwin silang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelbagai lagi lah kisah kalau kita nak cerita pasal wanita zaman dulu sampai sekarang. Allahu Rabbi. Tidak dinafikan ada wanitanya beriman yang mencatat sejarah yang hebat. Siti Aminah, Fatimahuz Zahra, Sayyidatina Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Tidak dinafikan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Masyitah, Siti Maryam alaihi salam, tak dinafikan. Akan tetapi di sini tajuk kita wanita dan gangguan jin. Tuan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali syaitan mengganggu rumah tangga melalui wanita. Tuan puan yang dirahmati oleh Allah. Hancur seorang pemimpin kerana seorang wanita. Kita tak perlu pergi jauh sangat. Kita tengok dalam negara kita dahulu. Seorang pemimpin yang besar dipengaruhi oleh isterinya, seolah-olah isterinya Perdana Menteri. Saya tak sebut nama. Hancur sebuah kerajaan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita tak pergi jauh. Kita pergi zaman kita je. Akibat wanita. Tengok. Anak-anak budak sekolah kita berebut wanita sehingga bergaduh. Sehingga menimbulkan dua puak yang bergaduh besar di luar persekolahan. Dan kita telah melihat dalam kelas pun ada wanita tarik rambut kerana berebut seorang lelaki wanita. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita dengar orang lelaki je hisap vape rokok. Sekarang wanita juga hisap. Lebih daripada lelaki. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Wanita dapat membuatkan perbunuhan berlaku. Wanita dapat mempengaruhi lelaki menderhaka kepada ibunya. Banyak. Cuba lihat kisah si Tanggang. Itu kisah yang biasa. Banyak lagi. Al-Qamar. Kisah Al-Qamar. Bagaimana kisahnya? Tak dapat mengucap ketika saat sakaratul maut. Sehinggalah dia sedar kesilapan dengan ibunya. Dan kita lihat bagaimana disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Seorang ahli ibadah yang beribadah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, lalu ibunya datang memanggilnya. Dia tidak menyahu, ibunya berdoa. Siapa nama dia? Juraij. Sehingga dia difitnah oleh wanita yang mengaku anak zina ini anaknya. Kemudian dia bertanya kepada anak tersebut, wali Allah kan, "Hei budak bayi, siapa ayahmu?" Maka bercakap budak itu. Di antara 10 orang yang dapat bercakap, sebab tu kecil, antaranya budak itu. Pengembala kambing rupanya. Lalu Juraij tersenyum mengingati doa ibunya. Wanita. Akibat doa ibunya, seorang wali Allah difitnah oleh wanita. Yang main-main. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasak wanita, wasaklah ummah. Kalau wanita ibu kepada seorang laki-laki, dan wanita dia ibu menjaga. Oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak lagi lah kalau kita nak katakan tentang wanita disebut. Kita akan bicarakan pada besok hari sempena seminar wanita dan gangguan jin yang akan diadakan di Masjid Bandar Permaisuri, Dewan Masjid. Yang hek boleh datang, boleh, sebab kita buat di Dewan Masjid Bandar Permaisuri, bukan dalam masjid, di Dewan Masjid, tepi masjid. Okey? Pukul berapa? Pukul 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Boleh datang beramai-ramai pada besok hari, khas untuk muslimah, terutama sekali yang duduk di negeri Terengganu. Boleh hadir di Dewan Masjid Bandar Permaisuri pada besok hari. Kita akan bicarakan tentang wanita berpandukan kitab ini. Tuan-puan, bagaimana jin syaitan mempengaruhi wanita dan bagaimana solusinya dan bagaimana kita nak menghadapinya. Tuan-puan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'ihal mar'atu salihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita solehah. Wanita solehah adalah wanita yang baik, yang tidak mudah dipengaruhi oleh bangsa jin syaitan. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pergi esok boleh join esok. Percuma je, percuma. Percuma je. Tapi kalau nak buku, kena bayarlah sikit. Okay. Tapi tak apa, esok boleh join je. Bawa buku nota masing-masing. Okay. Tak ada buku, tak apa. Tak apa, tak ada masalah pun. Tak ada buku, tak apa, tak ada masalah. Tuan pada rahmati Allah SWT. Besok di Masjid Bandar Permaisuri, kita akan bicarakan tentang wanita dan gangguan jin. Step by step. Bagaimana gangguan syaitan kepada wanita ini. Dan bagaimana solusinya. Bagaimana pembentengannya. Bagaimana emosi yang kita nak hadapi bila ada gangguan. Tuan-puan, saya pernah merawat seorang wanita. Dia tak berkahwin lagi tapi telah bertunang. Telah bertunang. Saya baru rawat dia lepas raya gitu. Sebelum raya ke lepas raya? Sebelum raya. Pada hari Sabtu lepas. Kita tak buat live lah. Saya rawat dia. Okay, saya rawat di rumah sebab dia duduk besuk je. Baik, saya tak sebut nama. Kemudian saya rawat dia. Dia kerasukan jin saka, jin pecinta daripada saka. Esok Ustaz buat live ke? Tak ada. Esok tak ada live sebab kita ada nak buat praktikal esok. Okey. Tuan-puan, bila mana saya rawat dia, jin tu pun biasalah dia kerasukan jin, dia kerasukan. Saya tanya dia, "Kenapa kamu ganggu dia?" Dia pun kata, "Aku jin sihir. Aku tak suka dia niaga situ sini." Saya kata, "Menipu." Sebab apa? Sebab kita perawat tak boleh cari bulat-bulat cakap jin. Kita mesti teliti diagnosa, keluhan mimpi, keluhan sakit.
apa reaksi berlaku ketika diruqyah, ayat mana yang berkesan kepadanya. Kita tengok banyak sudut. Saya kata, kamu tipu, kamu bukan jin sihir, kamu jin saka, tak payah menipu. Hahaha, dia suka. Hahaha, bijak kau. Dia kata, banyak mama perawat. Kau je yang dapat tahu. Itu memang betul, tapi dia nak masukkan jarum kebanggaan pada saya. Saya kata apa? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan simptom-simptomnya. Allah yang hebat, bukan aku. Dia pun senyap. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya katakan padanya, kenapa kamu ganggu dia? Lalu dia kata, aku benci lelaki yang mendekati dia. Aku bersama dia. Aku tak suka dia ada orang lain. Rupanya jin ini jin pencinta. Dia nak kepada orang tu. Datang daripada keturunan. Dia jin jantan lah. Aku akan halang dia nikah. Dia tidak boleh dimiliki oleh sesiapa. Aku je yang boleh miliki dia. Tu. Sebab tu masa saya diagnos sebelum rawat tu, dia kata dia jadi benci pada tunang dia. Sedangkan tunang dia baik. Tunang dia suruh solat, sentiasa jaga dia dengan baik dan sebagainya. Nasihat agama kepada dia. Nasihat kebaikan sentiasa. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saya mainkan psycho pada jin tersebut. Ayuh, kalau kamu hebat, tunjukkan pada ustaz bagaimana kamu mengganggu hubungan suami isteri. Saya tanya sebelum tu, saya tanya dia, apa kebanggaan kamu semua wahai jin syaitan? Dia kata, kebanggaan kami adalah bila mana dapat dapat menghancurkan rumah tangga orang muslim. Bagaimana? Perceraian. Terkejut ustaz. Betul lah apa yang Nabi SAW kata. Kemudian ustaz tanya dia, bagaimana teknik kamu mencerai beraikan? Lalu dia sebut tu dengan hebat. Dia kata, aku akan jadikan benda kecil menjadi besar dan pergaduhan antara suami isteri. Bagaimana kamu buat? Lalu dia kata, aku akan pergi kepada isteri. Aku akan katakan pada dia, marah. Dia buat macam tu, tuan-tuan. Wallah, lillahi wa billahi wa tallahi. Betul. Saya tak tipu, tuan-tuan. Ada saksi. Macam tu. Lalu akan timbul kemarahan wanita tersebut. Lalu wanita tersebut akan maki hamun suaminya. Kalau nak marah anak, akan marah sekali suaminya. Gitu. Kalau nak marah pada orang lain pun, suaminya tempat melepaskan kemarahan. Gitu. Lalu aku akan kata, dia kata apa lagi? Ungkit balik. Dia, wanita itu akan ungkit segala kebaikan yang dibuat untuk suaminya. Akan diungkit. Lalu aku pergi pada suami pula. Marah, pukul. Lalu si suami akan naik marah, terasa terhina, terasa dicabar maruah dan akan bertindak untuk memukul. Kalau kuat iman, dia akan dia tak pukul isteri, dia akan pukul benda lain. Kuat iman. Jadi tuan pada rahmati Allah, bila kedua-duanya tengah marah, aku akan panggil seluruh anggotaku ataupun seluruh pasukanku. Dan bila mana kedua-duanya naik marah dan ni bergaduh, aku akan panggil ramah, merancakkan lagi kemarahan sehingga akhirnya cerai. Isterinya akan minta cerai dulu. Tapi suaminya, Allah SWT bagi, biasanya Allah SWT bagi kekuatan pada suami untuk nilai dengan iman. Kata kamu cerai ni apa akan jadi gini-gini, sabar. Sebab tu talak terletak pada suami. Kalau talak cerai tu terletak pada isteri, saya rasa lah, kita suami, saya rasa dalam sehari 20 kali kena cerai. Saya rasa lah. Kan betul tak orang lelaki? Betul tak? Kalau ada. Betul ni. Memang emosi perempuan ni memang pelik lah. Betul. Memang kena cerai parut kita kalau letak dia. Tapi lelaki ni boleh fikir, dia nak cerai tapi dia sabar. Kalau dia beri penampar tu okey lagi daripada cerai. Tuan pada rahmati Allah SWT sehingga rancak. Dan bila dilafazkan cerai tersebut, maka bersoraklah geng aku, dia sebut. Terkejut ustaz dengar.
Wallahi, ini betul-betul. Ini terkeluar daripada mulut jin. Wallahi. Oh, bersorak aku dan aku akan dianugerahi kemuliaan dari ketuaku. Siapa? Iblis. Dan aku tak perlu lagi ada di sini. Aku perlu ada di singgah sana yang besar di lautan. Oh, naik pangkat lah tu. Allahu Rabbi. Sampai dia rahmati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbi. Ada satu lagi kisah. Ustaz merawat seorang wanita umur 40-an. Bila merawat dia tak kerasukan, tapi dia menangi. Bila lihat simptom hasad ain, saya kata kak tak ada gangguan jin dalam badan. Kak ada hasad ain, pengawasan ain. Pengawasan ain ni syaitan di luar lah, bukan dalam badan. Kau faham tak? Dia tak kerasukan, dia hanya ada hasutan sahaja. Apa yang berlaku ni kak? Hasad ain ni mungkin dari orang terdekat lah. Kata-kata saya selalu bergaduh dengan suami ustaz. Dia kata, siapa yang mulakan? Saya tanya. Dua-dua, dia kata. Okey, dua-dua. Siapa yang banyak mulakan? Saya lah ustaz. Oh, dia mengaku dia. Yes. 1-0 menang saya. Okey, dia mengaku. Okey kak, dalam banyak-banyak kes, apa yang kes kak angkat sentiasa, ungkit sentiasa? Dia kata apa? Saya dalam banyak-banyak kes, kalau saya nak kalahkan suami saya menang biasanya dalam bab duit. Saya akan ungkit bab duit. Memang dia lemah bab duit. Saya akan menang ustaz kalau ungkit bab duit. Memang itu senjata saya. Oh. Orang lelaki dengar sini. Bagi duit banyak-banyak pada isteri. Dia minta bagi je. Kalau dia minta banyak, kita tak mampu bagi banyak tu, bagi je sikit tak apa. 10 sen, 20 sen hari-hari, bagi tak apa. Asalkan kita bagi supaya dia tak gunakan senjata ni nak mampu kita depan hari. Betul. Orang perempuan kalau ungkit bab duit, padu babe, padu. Betul. Banyak pesakit saya memang kalau dia kata kalau saya nak cari pasal dengan suami, duit nombor 1 saya akan ungkit. Allahu Rabbi. Nak kalau gaji isteri besar pada suami, lagi rasa terhina suami. Terhina, jatuh maruah, kacik gigi lah kena. Gitu. Nak lepang takut dia tak bayar kereta bulan ni. Itu akan berlaku. Tuan pada rahmatillah Allah SWT. Bersabarlah lelaki di sana. Biasa kita dengar lelaki yang banyak salah pada perempuan tak, pukul dan sebagainya kan. Tapi kebanyakan kes di center saya, perempuan yang bermasalah, wanita yang bermasalah. Betul. Lelaki kena pijak-pijak ramai. Sebenarnya tuan pada rahmati Allah, ramai yang datang di center saya memang kebanyakannya pesakit wanita. Dan saya menyaksikan sendiri, Allahu Rabbi, pada masa ada suatu hari tu, saya sebut sini ada ni admin saya menjadi saksi. Kita tak sebut nama, tak sebut kampung, ya. Tak sebut nama, tak sebut kampung. Ni kisah perkongsian. Ada suatu hari saya merawat sepasang suami isteri yang baru menikah sebulan. Sebulan baru menikah. Bila menikah tu bercinta dulu okey je. Cinta pegang tangan cium okey je. Di pantai Merdeka lah apa okey. Bila berkahwin jadi tak okey. Jadi tak kasih, tak sayang dah. Jadi tak romantik. Sebab tu bercinta dahulu. Sebelum kami pegang tangan rasa manis. Setelah bercinta, setelah menikah pegang tangan rasa pahit pak. Rasa pahit pak, hempedu, lebih pahit daripada cappuccino. Tuan pada rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini betul diceritakan oleh dia. Apa yang berlaku? Dia sebulan dia nikah tu rasa esok tu nak minta cerai dia. Dia kata, suami dia kata apa? Habis benda dia ungkit ustaz. Habis benda dia cari salah saya. Sampai suara dalam saya yang ada berlubang sikit je, dia ungkit benda tu. Dia kata saya kedekut lah duit. Apa suara dalam berlubang sikit je? Ikut dia lah suara dalam dia. Sampai setara tu tuan puan. Saya ni dengar je. Saya kalau kira tuan puan, masalah orang yang saya dengar nak pecah kepala dah banyak sangat kes
rasa boleh mental saya tu. Dengar cerita pelik-pelik boleh mental saya kadang-kadang. Tuan-puan, betul ini. Admin saya jadi saksi. Apa yang berlaku tuan-puan? Ketika saya ruqyah, dia mengamuk, ya Allah, buka silap macam ni. Ha tu. Kita baca Al-Quran, dia baca mentera. Kemudian saya baca ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Dia bersilap tuan-puan. Tangannya menampar saya tapi saya sempat elak. Kalau tak elak, rasa melekat 5 jari sini. Tu. Tapi admin saya, pembantu perawat saya perempuan memang kena tarik tudung. Kadang tercabut tudung. Kita pula cabut tudung, kita kena pejam mata. Bila kita pejam mata, dia tapak kita pula. Itu masalahnya. Cuba dari rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala itu berlaku. Saya pun minta suami dia tolong pegang lah. Bila suami dia nak pegang, dia bangun, peng, napak pada suami dia. Terkejut saya. Saya nak pegang tak boleh lah perempuan. Bukan sekali tuan-puan dia tapar suami. Dia benci pada suami. Peng! Suami merah muka. Senyap. Dia tapar pula kali lagi alik ni. Peng! Saya tengok je. Saya tak berani nak sekat. Saya tengok. Dia lelaki. Sekat je. Pegang lah kan. Ataupun defend lah diri macam ni ke. Dia tak defend tuan-puan. Dia tengok isteri dia. Isteri dia bagi penapar lagi. Peng! 3. Saya pun takut dah saya. Habislah isteri ni balik nanti. Bukan kali ketiga mama, kali keempat sekali lagi kena leping. Saya tengok agak dengan staff saya. Apa sah abang ni tak defend diri? Lagi sekali kena mama, ping. Kena sekali lagi, saya pun suruhlah staff saya pegang semua tu. Saya tengok suami dia macam mana tuan-puan. Merah semua muka. Dalam hati saya, mampu dah isteri ni balik. Aku rasa kena tapar balik suami. Merah muka, sakit, malu, jatuh maruah, semua ada lah. Lelaki kena tapar depan orang ramai. Bayangkan tu apa. Kalau saya kena tapar oleh perempuan depan. Ya Allah, saya terjun lah. Saya terjun jambatan Pulau Pinang. Kemudian pakai jaket keselamatan lah. Baik, tuan-tuan dan rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang berlaku. Saya teruskan ruqyah. Lama saya ruqyah dia 2 jam baru muntah. Baru okey dia sebagainya. Bila dah okey, saya panggil suami isteri ini duduk. Pertama, saya tanya Kak tu, Kak, sedar dah apa yang Kak lakukan tadi masa kerasukan? Dia kata, minta maaf Ustaz, saya tak ingat, saya tak tahu. Okey. Saya bagi tahu Kak. Kak nampak tak muka suami? Nampak. Apa merah tu abang? Dia tanya. Dia tanya apa merah. Suami dia tengok dia dengan penuh redha lah. Saya bercerita, Kak tak apa suami tadi. Kak ngejek saya. Kak tarik tudung apa. Tapi tak apa, kami tak marah. Kami dah okey, kami dah biasa Kak. Cuma Kak minta maaf dengan suami. Sebab Kak tak apa banyak kali tadi. Lepas tu saya beritahu abang kena gabar. Abang kena sabar. Bukan dia tadi, itu jin. Jangan marah dia, jangan pukul dia. Apa suami dia jawab? Okey Ustaz, saya faham Ustaz. Saya redha Ustaz, tak apa. Saya redha Ustaz. Redha pun lain kali jangan bagi dia tapak. Abang defend lah. Apa abang tak defend? Saya tanya dia. Dia pun jawab kan nak defend kan Ustaz. Saya terkejut juga. Terkejut pun defend lah kan. Nak tapak ni. Tak apalah Ustaz, dia isteri saya. Kalau dia tapak, kalau dia bagi penumbuk macam mana bang? Patah gigi. Dia pun suka. Dia suka. Okey, saya pun lega. Saya takut dia balik tapak isteri dia je. Lega saya. Saya pun tazkiyatun nafs. Gini sebenarnya gangguan jin yang ada pada Kak ni. Sikit. Ini rujukan kita. Ini guna tanya. Kak kena buat macam ni. Suami kena sokong gini. Kena saling membantu. Jangan mudah cerai. Banyaklah saya bagi tahu. Tu. Okey. Takkan saya nak bagi tahu sini. Banyaklah ceritanya. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Begitulah yang berlaku tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
So, di sini saya nak bagi tahu. Memang menjadi seorang suami yang mempunyai isteri yang ada gangguan jin, kerasukan, memang kena sabar banyak. Kena sabar. Dan jangan mudah terpedaya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi kisah. Ini suami yang sangat bagus. Saya nak cerita. Suami dia sangat bagus. Yang ni. Satu kisah. Sepasang suami isteri ni dia duduk dalam negeri Terengganu. Saya sebut gitulah, negeri Terengganu. Saya tak sebut nama kerja mana, saya tak sebut negeri Terengganu. Dan saya sangat bangga dengan suami dia. Saya kata pada Kak, saya lebih suka panggil pesakit saya Kak. Mula-mula datang saya panggil Puan. Bila dah jadi 2-3 kali rawatan saya panggil Kak, sebab saya anggap dia rapat lah, macam ahli keluarga sendirilah. Kak saya lah, gitulah. Okay, Kak bukan mahram lah. Sebab saya tanda menghormati. Tu bila dah dekat kan. Dia isterinya terkena sihir. Adalah kisahnya. Saya tak bagi tahulah terkena sihir macam mana tu lah. Okey, saya minum air dulu lah. Rasa nak menangis lalu kalau cerita ni. Tunggu dulu, saya minum air. Bismillah. Bismillah. Kisah ni kisah benar. Wallahi wa billahi wa tallahi. Staf saya jadi saksi. Perawat saya yang ikut saya berawat sekali jadi saksi. Kisah ni sepasang suami isteri. Isterinya yang kena sihir. Isteri yang kena sihir. Dia berubah sana sini, situ sini, sana sini, situ sini. Tak tahu punca. Satu hari dia tengok FB Ahsaza lah, Ahmad Salih Zamri. Dia lihat okey, suaminya lihat okey, menepati syariat apa semua. Dia pun pergi ke tempat saya. Dulu saya tak ada center lagi. Dia pergi masjid lah. Buat kat masjid pada masa tu, kat Dewan. Dewan masjid esok. Sama dah Dewan tu dah. Dia bawa isteri dia. Okay. Kemudian dia minta pada saya, Ustaz, bantu saya Ustaz. Suaranya sedih sangat. Rawat isteri saya Ustaz. Isteri saya lama dah sakit ni. Tolong rawat dia Ustaz. Saya sayang dia. Oh, Masya Allah. Kita dengar tu sebab rasa bagusnya suami. Saya akan rawat dia. Saya pun jelas rawatan saya macam ni, macam ni, macam ni. Okay, saya pun pakai sarung tangan. Saya minta izin dengan dia untuk letak tangan atas kepala dan belakang saja. Lalu dia kata, saya izinkan Ustaz, kecuali tempat-tempat sensitif. Saya kata, saya bukan uskon. Saya atas kepala dan belakang je. Kemudian apa berlaku tuan-puan? Saya pun rawat. Biasalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habislah. Dan dia kerasukan hebat lah. Kerasukan Tok Cha lah. Mati bata. Ala bata dia punya. Dia bangun bersilap tuan-puan. Dia tak pukul saya, tapi dia pukul anak buah saya. Pop, kena sini. Kuat tuan-puan bunyi. Dep, kena. Tu perawat saya lelaki. Kena tu. Saya nampak perawat saya. Saya kata, apa tak elok? Dia nak elok Ustaz. Ya. Lagi. Tinggal Ustaz seorang. Okey. Saya minta suami kena pegang ni. Dia pun pegang. Dia pun paling pada suami dia. Aku benci mu. Bapa membawa dia pada Ustaz ni. Bodoh. Bengong. Dia bagi. Suami dayu. Banyak dia bagi. Saya tengok suami dia. Ni air mata. Tep. Jatuh. Tep. Saya kata sabar. Bukan pada suami. Ke saya pun dia kata. Ustaz bodoh. Dok semak. Hulu. Pendek. Kena pendek betul dekat. Pecah buah durian.
Tuan-tuan rahmati Allah. Masuk pecah berdiri ni bangwa gitu tak. Dia mari ke marah hewan. Saya pun istighfar, astaghfirullahalazim. Jin ni main aku ni. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sedangkan saya mandi, sikat rambut, pakai minyak rambut, pakai minyak wangi. Kena gitu kan, terasalah juga sikit-sikit. Kita pun tarik nafas. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita kena reda. Kita tak boleh merawat sambil marah. Tak boleh. Kita akan kalah. Tak boleh. Kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ingat balik prinsip kita. Ingat balik prinsip kita. Ingat balik prinsip kita. Lalu saya pun teruskan ruqyah. Baca balik ayat-ayat. Ayat-ayat sihir lah. Falamma wa auhayna wa alqima afahasibatum ya ma'syaral jin. Banyak lagi lah. Lau anzalna hadzal Quran. Banyak lagi. Tuhan pada rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya meneruskan ruqyah tersebut. Dan dia meneruskan bacaan dia. Amitabh Bachchan pula dalam bahasa ni lah, bahasa Thailand lah. Bukan Amitabh Bachchan pelakon tu lah. Bunyi bacaan gitulah. Okey. Dia macam ni lah. Suami dia pegang, nitik air mata. Saya ruqyah. Dia mutah dan sebagainya. Saya ruqyah lagi. Memang rasa memang drama tu jadi masa tu. Saya tak pernah rasa lagi saya ikhlas sefokus itu. Selama ini saya rasa saat itulah paling fokus saya baca Quran. Sampai pejam mata saya tak kira dah. Kalau naik penyepat naik dah. Sebab saya percaya suami dia pegang rapat dah. Baca nak fokus ni. Tu apa pada rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mutah dan sebagainya. Dia mutah, kemudian dia buat macam ni. Dia sapu. Dia macam cabut sesuatu. Bila saya baca ayat pembatas sihir. Tuan abang bayangkan, lebih kurang macam tu. Sebenarnya lebih teruk lagi lah. Saya lakon ni tak jadi mana sebab saya bukan pelakon. Macam tu lah bila saya tengah ruqyah. Suaminya pegang ni. Saya ruqyah di tepi ni. Pernah tak? Kemudian dia punya berlaku, dia mutah sambil cabut ni. Macam tu lah lebih kurang. Kemudian berlaku mutah, dia rebah fesang, saya ruqyah lagi. Kadang jin boleh menipu. Ruqyah dia pun sedar. Dia sedar. Okey, saya suruh dia istighfar. Dia istighfar. Dia dapat mengucap baik apa semua. Okey. Tuhan pada rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apanya berlaku? Dia pun sedar. Dia kata, Ustaz, hilang rasa sakit Ustaz. Tadi masa Ustaz meruqyah dia, saya nampak patung terbakar Ustaz. Dan saya nampak ada benda yang dia pacuk pada patung tersebut tercabut Ustaz. Hilang sakit kepala saya. Suaminya bersujud ketika itu. Saya tak pernah merawat dan tengok pasangan sujud lepas pada merawat, melainkan dia bersujud tuan-puan. Bersujud syukur. Suami dia bersujud syukur. Masya Allah. Saya tengok, Allah, suaminya begitu baik, sujud Allah. Kita tengok Allah. Aduh, saya dapat jadi email pun tak sujud syukur. Dapat EPC pun tak sujud syukur. Tapi dia sujud syukur. Mari deb. Baik suaminya. Untungnya kak dia suami ni. Tak cukup dengan itu saja. Suaminya mula belajar ruqyah dengan saya. Kenapa? Ustaz, saya rasa dayuh sangat-sangat kalau isteri saya sakit situ sini nampak itu. Saya tak tahu nak buat apa. Saya rasa dayuh sangat Ustaz. Walaupun saya boleh beri rumah, kereta, makan minum, tapi saya ketika tengok isteri merana, saya tak tahu nak buat apa. Dia nak belajar. Masya Allah. Saya ajar dia. Sekarang dia boleh buat sendiri. Apa isteri tak sedap apa
Rasa tak sedap badan ke apa, dia buat, dia boleh ruqyah, dia pagar rumah dan sebagainya. Sampai sekarang dia dan isteri mengamalkan surah Al-Baqarah. Habis baca bersama. Tak main dah 10 ayat pembetingan. Biasa je 10 ayat pembetingan surah Al-Baqarah. Walaupun dah sihat surah Al-Baqarah, dia baca. Masya Allah. Tuhan pada rahmati Allah. Saya sehari pun tak habis surah Al-Baqarah. Dia boleh baca dua orang tu. Masya Allah. Tuhan pada rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki dia dapat suami yang baik, menjaga dengan baik. Itu. Lalu masa habis rawatan, dia cerita pada saya kisah cinta dia dengan isteri dari zaman persekolahan lagi. Saya dengar, betul-betul romantik lah. Masya Allah. Tuhan pada rahmati Allah. Itu di antara kisahnya lah. Last pada malam ni, last. Antara kisah wanita ni yang diganggu jin, ini wanita muda. Muda masa saya rawat dia tu dia umur 18 tahun. Sekarang 2 tahun lepas saya rawat dia. Sekarang apa? 20 tahun lah. 20 atau 21 tahun. Okey, umur dia. Masa saya rawat dia, dia umur 18 tahun. Perempuan. Lepasan sekolah lah. Sekolah menengah. Di Terengganu juga. Okey. Saya pergi rumah dia. Rumah PPRT je. Rumah kecil. Okey. Saya rawat dia pada masa tu. Masya Allah. Saka. Dia punya kerasukan Masya Allah. Cekik diri sendiri. Lepas tu tangan jadi belok. Mulut jadi belok. Saya tak kerti nak belok mulut. Belok lah. Jadi dan dia nak ni. Dia nak bila kita pegang ramai-ramai ni, dia nak gigit lidah dia sendiri. Pada masa tu mak dia okey. Ni buka mulut tak bagi gigit lidah tu. Dia rela anak dia gigit tangan dia. Masa tu anak dia gigit. Maka rasukan masa tu. Saya tengok, kak, sakit tangan kak, jangan. Dia tak apa ustaz. Pada masa tu dia menangis, tak apa, biarlah anak saya gigit tangan saya. Jangan dia gigit. Oh, dia menangis. Masa tu staff saya ni belaka. Saya berair mata. Pada masa tu adik-adik beradik dia, kakak dia, adik lelaki dia, adik bongsu lelaki, lepas tu ada adik perempuan dia pada masa tu pegang kaki apa, menangis semua. Kakak jangan macam ni, kesedarlah kakak. Kakak. Pada masa tu Allahu Akbar. Saya pada masa tu baca Quran sambil menangis. Baca Quran sambil menangis pada masa tu. Tengok dia lah, rumah sepi, miskin, ditinggalkan oleh ayah tak tahu pergi mana, tinggal gitu. Okey, mungkin bercerai lah tinggal tu. Tak cara, ayah tak cara pada anak-anak. Apa, menangis habis. Dia belok. Saya bimbang dah. Tapi bukan stroke, bukan. Itu gangguan jin. Pegang ni, gagah lah. Saya terus rokiak. Sampailah muntah. Lama, 2 jam. Tu 2 jam lebih. Bila saya selidiki, rupanya dia, anak ini, budak tadi, wanita dia, perempuan tak ada 18 tahun, dia diganggu jin ketika mana? Dia jin bukan jin sihir, jin saka. Ketika berada dalam kandungan ibunya. Ketika dia berada dalam kandungan ibunya, ketika itu ibunya diganggu juga. Dan dalam gangguan jin tersebut, dia bercerai dengan suaminya dan dia jadi sedikit terganggu emosinya. Jadi sedih memanjang. Lama dia sedih. Okey. Akibatnya anaknya yang dikandungnya juga dipengaruhi oleh bangsa jin. Apa kata jin tu? Aku akan jaga dia. Kamu jangan kacau, aku jaga dia. Dia dan ibunya sedih lama. Tak ada siapa yang jaga dia. Tak ada siapa yang peduli pada dia. Tak ada siapa yang beri perhatian pada dia. Aku je yang akan jaga. Jin tu menangis. Allahu Rabbi. Saya tengok. Maksudnya jin itu menganggap dia ni menolong keluarga ni. Tak ada orang nak jaga, biar dia jaga. Maksudnya macam tu. Kita pun bagi tazkiyatun nafs. Top tazkiyatun nafs pada jin tersebut. Ia menangis. Kamu tak layak jaga manusia. Kamu bukan menjaga. Kamu menyakiti. Kita bagi. Dia keluar dengan baik. Alhamdulillah.
Kemudian buat ikut apa mutu, dia ketar panggil muntah. Sekedua kita buat ruqyah mandiri ya. Saya minta perawat perempuan saya lah, pusing di perut tu, muntah. Bukan jin pecinta, jin penjaga daripada saka. Dan saya rawat mak dia pun muntah. Masya Allah. Dan saya rawat adik lelakinya pun muntah. Sakit-sakit badan. Itu saka. Selesai rawatan pada hari tersebut. Lebih kurang 4 jam semuanya. Masya Allah. Dan saya ajar benti diri padanya. Semua pasal wanita pada malam ini. Dan saya terfikir, perlu buat satu seminar wanita dan gangguan jin bagi menjelaskan bagaimana jin ini mempengaruhi wanita dan mempengaruhi anaknya pula. Kerana itu esok akan berlangsung, tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu seminar yang bertajuk wanita dan gangguan jin. Kita akan merujuk kepada kitab ini, ruqyah mandiri untuk muslimah, khusus untuk muslimah, walaupun dah pink dah. Apakah bentuk gangguan jin pada wanita? Bagaimanakah simptomnya? Bagaimanakah solusinya, penyelesaiannya? Dan bagaimana kita nak bentengi diri, mengawal emosi dan menghiasi hisi. Hisi itu tubuh badan, fizikal. InsyaAllah. Ustaz, bukan wanita itu lemah. Lemah bila tidak ada kekuatan. Bila ada kekuatan, wanita itu hebat. Seperti Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha, seperti Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, seperti Rabi'atul Adawiyah, seperti Siti Maryam alaihi salam, seperti lagi banyak lagi wanita yang hebat. Tuan pada rahmati Allah. InsyaAllah pada besok hari akan berlangsung seminar wanita dan gangguan jin. Saya pinkan makluman ini. Saya jemput semua hadir. Bagi berdekatan, hadirlah. Ambillah cuti paling kurang, ataupun masuk petang kerja, mari pagi. Tak apa, tak ada masalah. Minta dulu dengan bos seluruh kedai. Yang free tu datang. Di mana? Di Dewan Masjid Bandar Permaisuri. Ustaz, saya head tak boleh datang. Boleh datang. Kerana kita bukan buat di tempat ruangan solat, kita buat di Dewan Masjid Bandar Permaisuri. Di Dewan tu bukan ruangan solat. Okey? Di Dewan ada meja, ada kursi, aircon, ada lampu, ada speaker, semua. Dan yang penting ada Ustaz Ahmad Salihin. InsyaAllah pada besok hari. InsyaAllah hadirlah. Kita tak buat live besok sebab kita nak buat praktikal. Saya akan ajar bagaimana ketika marah datang kepada kamu, apa yang kamu perlu buat, wanita. Ketika rasa benci pada suami, apa yang perlu buat, bagaimana nak mengatasinya, bagaimana bentuk gangguan jinnya. Darah head tak henti-henti, macam mana nak buat? Hospital dah pergi, makan ubat hospital dah tak berhenti. Mimpi buruk yang dialami, bagaimana nak membentengi diri, mengelakkan daripada mimpi buruk, kita akan ajar esok. Wanita dan gangguan jin kena bayar ke? Percuma. Mana ada program Ustaz Solihin buat di masjid kena bayar? Percuma. Percuma. Buku macam mana? Orang lelaki tak lagi ke Ustaz? Kena pakai tudung lah stok. Orang lelaki boleh je nak datang, tak ada masalah. Tapi khusus pada wanita, kalau orang lelaki nak datang untuk ambil ilmu, tak ada masalah. Kerana orang lelaki pun wajib belajar tentang wanita, tentang haid. Sebab lelaki akan dibertanggungjawabkan ke atas wanita juga, isteri dan anak wanitanya. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pukul berapa esok? Pukul 9 pagi. Pukul 8.30 kita buka kaunter pendaftaran. Pukul 9 tuan-puan boleh datang. 9.30 kita on mula. 9 suku mula dah. Akan ada sesi soal jawab. Akan ada pukul 11 kita 10.30 kita berhenti rehat, minum air. Okey, yang puasa jangan minum, yang tak puasa minum. Pukul 11 kita sambung balik sampai pukul 12. 12 soal jawab. Habis lebih kurang pukul 12.30 habis lah. Boleh balik. Okey, jemput datang semua. Ada buku pun, tak ada buku boleh datang, boleh. Kalau nak buku esok pun boleh. Kalau tak nak buku tak apa, datang dengar. Bawa buku catatan, catat. Okey, kita akan buat, tak ada masalah. Bawa diri.
pakar menutup aurat dengan baik, niat untuk menimba ilmu, belajar, niat untuk apa? Lawan syaitan, taati Allah, ceriakan kehidupan. Faham? Sekali lagi, datang, kuatkan semangat, okey, untuk mendapatkan kekuatan. Taati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hiasi dengan amalan ketaatan. Yang ketiga apa? Kita baiki rumah tangga kita, hiasi kehidupan kita, datangkan keceriaan, bentengi diri, insya-Allah. Baik, itu saja untuk malam ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi pada live yang akan datang. Minta maaf live pada malam ni banyak main-main. Bukan main-main, kita santai saja sebab saya sebenarnya tak buat live pun sebenarnya. Tapi kita buat malam ni sebab nak maklumkan esok tu ada seminar, tu saja. Okey, itu saja. Okey, jumpa esok lah semua, insya-Allah. Moga-moga Allah SWT merahmati kita, insya-Allah. Okey. Ustaz buatlah rakaman. Esok tak ada rakaman esok. Sebab kita nak buat praktikal. Sebab dia benda sensitif. Ini maksudnya serius lah esok. Serius esok. Okey. Buku boleh ambil di sana esok. Bagi yang nak buku. Yang tak nak buku tak apa, tak ada masalah. Yang penting seminar ni percuma. Okey, insya-Allah. Kalau sesuai kita buat live. Kalau masa praktikal mungkin tak buat ikut. Tengoklah esok. Okey tuan-tuan, selamat malam semua. Pukul 12 malam dah. Jumpa lagi. Ustaz Zaam tu, kita tengok ada Ustaz Zaam tadi. Ustaz Zaam imam besar Masjid Kapur Raja. Selamat malam. Semoga Allah menyembuhkan segala penyakitmu, insya-Allah. Amin. Okey. Terima kasih semua. Agak dapat manfaat lah daripada live ini. InsyaAllah. Kalau puan-puan tak dapat hadir, tak apa, tak dapat hadir. Puan-puan yang tak dapat hadir, tak apa tuan-puan. Yang penting share makluman. Share makluman ini. Share makluman ini. Tak dapat hadir, tak apa. Tuan-puan boleh share. Mungkin yang lain nak hadir. Kita tak dapat hadir, tapi yang lain mungkin nak hadir. Yang kita share tu mungkin boleh hadir. Share banyak-banyak lah. Makluman tu ada di page ini. InsyaAllah. Okey tuan-tuan, itu saja pada malam ni. Terima kasih banyak. Minta maaf lah terkasar bahasa. Kalau ada wanita-wanita di luar sana terasa dengan apa yang saya beritahu. Saya beritahu pada malam ni cerita betul. Bukan cerita reka. Saya ada saksi. Sakitnya mungkin ada ni tengok. Saya cerita benda betul. Moga ambil manfaat lah. Dan dia ambil pengajaran. Ya, lelaki pun ada salah, saya tak nafi. Termasuk saya lah lelaki yang bersalah pada malam ni. Ada salahnya, tak dinafikan. Ada lelaki jahat, tapi tak dinafikan ada lelaki baik. Ada. Tuan-puan je yang anggap lelaki semua sama. Lelaki semua jahat. Ada yang baik, ada yang tak sama. Tuan-puan je yang tak jumpa. Ada. Paling penting siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi Muhammad. Hak lain tu sama je. Ada. Siapa? Yang ikut perjuangan dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai Nabi Muhammad dan mentaatinya. Itulah dia lelaki yang baik. Kerana apa Nabi Muhammad kata? Nabi Muhammad suruh buat baik pada isteri. Nabi Muhammad suruh buat baik, hormati wanita. Itulah dia lelaki baik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanuh. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu akbar.